InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi syamil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan Allah kita dapat bertemu pada malam ini. Alhamdulillah, setelah kita tak dapat bertemu pada sebelum-sebelumnya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kekuatannya, rahmatnya, memberikan kepada kita satu perkara yang boleh menyebabkan kita untuk sentiasa beristiqamah dan sentiasa dalam keadaan meningkat amalan kita, insyaAllah. Allah Ta'ala telah menyatakan kepada kita tentang bagaimana Allah memerintahkan kita supaya kita sentiasa beramal, dan bukan saja kita beramal, tapi kita sentiasa meningkatkan amalan kita, dan bukan saja kita meningkatkan amalan kita, tetapi kita sentiasa mengembangkan amalan kita ini dengan hakikat barakah. Jadi dalam hidup kita ni antara perkara yang penting ialah barakah. Jadi mari sama-sama kita minta pada Allah supaya mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan untuk kita mendapatkan segala kebaikan tadi, insyaAllah. Jadi pada hari ini sebenarnya kita akan sama-sama melihat satu perkara yang penting, iaitu berkenaan dengan bagaimana kita ingin mencari bekal supaya kita boleh beristiqamah dengan amalan-amalan kita. Dan di sinilah kita pada malam ini, insya-Allah kita akan mungkin buat pada malam ini dan mungkin pada masa yang akan datang, mungkin besok pagi agaknya kita akan sambung sikit apa yang kita bincang. Tajuk ni amat penting, terutamanya apabila kita akan berhadapan dengan berbagai perkara yang berkaitan dengan ujian dan fitnah akhir zaman. Jadi ujian dan fitnah akhir zaman ni adalah satu ujian dan fitnah yang sebenarnya kalau kita dapat melihat intensitinya, kita dapat merasai dengan hati kita, dengan pemikiran kita, kita akan nampaklah bagaimana semakin lama semakin hebat, semakin kuat ujian tersebut. Tetapi Allah Taala telah menjanjikan kepada kita, walau macam mana kuat pun ujian akhir zaman ini, walau macam mana hebat pun ujian itu, maka dia akan sentiasa memberikan kepada kita bekalannya, hidayahnya, taufiknya, untuk supaya kita boleh menghadapi ujian tersebut. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam ayat yang kita selalu baca dalam maksurat ni, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberatkan sesuatu itu, tidak akan dibebankan melainkan sesuai dengan apa yang kita ada, sesuai dengan kita. Sebab itulah kita kena rasa walaupun apa pun ujian yang Allah bagi pada kita itu, kita hendak merasai bahawa itu merupakan satu sentuhan daripada Allah. Jadi kita jangan terlupa, jangan kita terputus daripada ikatan dengan Allah tadi. Walaupun mungkin kita tak dapat nak melihat, tak dapat nak mendengar, tak dapat nak menyentuh Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan makhluk, yang tak sama macam kita ni, tetapi kita nak merasai dengan hati kita bahawa sungguh-sungguh bahawa segala yang berlaku itu adalah merupakan daripada Allah. Dan bila kita merasakan daripada Allah, maka dia satu yang baik. Tak ada satu pun yang Allah beri kepada kita dalam qada dan qadar itu, melainkan semua itu adalah satu yang baik. Yang baik ni maknanya hati kita ini sebenarnya akan semakin dekat dengan Allah kalau kita boleh faham yang ini.
Jadi kalau Allah bagi sakit, itu baik. Kalau Allah bagi takut, itu baik. Allah bagi gelisah, itu baik. Allah bagi satu yang tak elok pada pandangan kita, itu satu yang baik. Kan? Allah bagi baik, Allah bagi syukur, Allah bagi kita satu yang kita nikmati dan sebagainya pun baik juga. Jadi kita nak kena rasa macam tu. Ini satu yang perlu kita ingatkan, ulang-ulangkan sentiasa, kerana perkara ini kalau kita tidak merasai dengan sepenuh hati kita, maka kita bimbang, kita akan terkandas dalam kehidupan kita untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Tambahan lagi sekarang dalam keadaan macam-macam perkara yang kita dengar macam menakutkan. Dan orang cerita pasal digital ID, menakutkan. Allah cerita pasal berkenaan dengan CBDC, Central Bank Digital Currency, menakutkan. Allah izin kita mendengar cerita-cerita tentang bagaimana senjata-senjata bencana alam, HARP yang mereka telah mulakan di Alaska. Kita rasa bimbang. Allah SWT membayangkan kita tentang bagaimana kesusahan dan kemuncak fitnah. Kita takut. Sebab tu saya nak gambarkan di sini bagaimana Allah SWT telah mendatangkan kepada kita perancangan-perancangan jahat musuh yang begitu banyak sekali, yang begitu hebat di sisi manusia, tetapi di sisi Allah tak ada apa-apa, biasa je. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka rancang jahat, Allah pun merancang juga kejahatan untuk mereka, dan Allah yang terbaik dalam, yang maha baik, yang maha terbaiklah, maha terbaik dalam perancangan. Jadi sebab tu pada malam ni kita nak kena rasa satu perasaan bahawa apa pun yang berlaku di atas muka bumi ini semuanya adalah dengan kehendak Allah, dan pasti bila kehendak Allah tak ada satu pun yang boleh mengalahkan. Begitu. Jadi hebat macam mana pun tentera musuh Islam, insya-Allah mereka tak boleh kalahkan Allah. Jadi sebab tu kita nak kena rasa seronok, bahagia dan tenang. Kena rasa tenang, kerana tenang itulah kekuatan. Ketenangan itu satu kekuatan. Jangan kita ikut emosi kita. Kalau kita ikut emosi kita, kita akan terputus daripada ketenangan. Bila kita terputus daripada ketenangan, maka pada masa itu kita akan mengeluarkan macam-macam lah yang ada. Sebab tu bila kita lihat diri kita ni kan, bila kita nampak diri kita ni dalam keadaan tidak tenang, tidak bahagia, tidak merasai sentuhan Allah, Allah yang menyentuh kita supaya kita dapat rasa seronok, gembira, supaya kita dapat rasa terancam, rasa takut, rasa marah, rasa gelisah dan sebagainya, maka semua itu sentuhan Allah. Jadi bila Allah menyentuh kita dengan qada dan qadar yang telah ditetapkan pada kita, itu sudah tentulah orang yang beriman akan sentiasa melihat yang mana satu kebaikan, yang mana satu keburukan. Hanya kebaikan dan keburukan itu bila kita dengan Allah, insya-Allah. Jadi pada hari ini saya nak mulakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini panjang, saya bacakan dia punya pendeknya. Inna khairal amal adwamuhu wa in qala. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Baihaqi daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang telah disahihkan oleh Syekh Nasaruddin Albani dalam Sahihul Jami'. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi apa yang digambarkan di sini ialah bagaimana digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik amalan adalah amalan yang paling berterusan, ataupun adwamuhu itu yang berterusan, wa in qala iaitu walaupun dia sedikit. Jadi sebenarnya yang paling susah kita pada hari ini, yang paling susah ialah benda yang baik, yang ikhlas, benda yang kita beramal untuk istiqamah. Sebab tahun depan kita akan menyaksikan banyak perkara besar dijangka akan berlaku. Sekarang ni pun dah banyak perkara besar lah. Kita telah mendengar, telah melihat bagaimana peristiwa yang berlaku di Palestin pada hari ini. Sesungguhnya apa yang berlaku di Palestin ini sudah mula masuk ke fasa-fasa yang seterusnya. Kita mendengar bagaimana Amerika nak masuk, tentera-tentera yang sekutu dengan Israel nak masuk, dan sebagainya telah pun masuk dan sebagainya, dan mereka nak menyerang habis-habisan Gaza. Pada masa ini mereka bukan hanya menyerang rakyat Gaza yang tidak berdosa, malah mereka menyerang juga kita kata para mujahidin yang mempertahankan Gaza, yang mempertahankan Islam, mempertahankan Al-Aqsa. Jadi kita melihat mereka telah menyerang, dan pada hari ini telah
kita melihat bagaimana juga mungkin kita tak mendengar lah benda ni, benda yang dalaman telah mula ada orang-orang lain daripada luar yang mula memasuki dan mula membantu Al-Aqsa, membantu kita kata taufan Al-Aqsa ini. Jadi di sini kita lihat fasa-fasa berikutnya kita akan nampak lah di mana Islam ini akan insya-Allah dia akan menuju kepada kemenangan. Jadi apa yang berlaku di Palestin sebenarnya adalah merupakan satu perkara yang besar, dan perkara ini akan menjadi membawa kepada satu yang lebih besar lagi. Jadi ada benda yang besar, lepas ni ada lagi besar. Lagi besar. Lagi besar ni sama ada dari sudut ujiannya, dari sudut fitnahnya, ataupun dari sudut amalnya, kita nak kena beramal, ataupun dari sudut kita nak dapatkan menangnya tadi. Jadi kita ada mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun untuk kita mempersiapkan diri kita. Jadi apa yang penting pada malam ini yang kita sama-sama nak rasa, iaitu kita perlu sentiasa dalam keadaan beristiqamah. Beristiqamah. Jadi pada malam ni kita akan buat tajuk berkenaan dengan bagaimana amal yang sebaik-baik amal. Inna khairal amal, itu amal yang sebaik-baiknya ialah adwamuhu, iaitu kamu sentiasa tetap teguh, sentiasa berterusan dalam amal tersebut, wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi pada malam ni saya nak minta lah sama-sama diri saya supaya kita menghayati tajuk-tajuk pada malam ni, supaya kita faham bahawa kalau orang itu tidak beristiqamah, maka maknanya dia terputus futur. Dan orang yang terputus dan futur itu terutamanya ketika mana dia nak berhadapan dengan kematian adalah merupakan satu balak yang paling besar. Jadi balak yang paling besar ialah apabila kita tidak boleh istiqamah dengan amal. Kita dah beramal, kita dah buat satu yang baik, tiba-tiba kita tidak boleh istiqamah. Itu adalah satu balak, satu bencana. Jadi kita tak kena rasa bencana tidak boleh istiqamah ini lebih besar daripada bencana kita diserang oleh Al-Masih Dajjal. Kalau kita diserang oleh Al-Masih Dajjal dalam keadaan kita beriman kepada Allah, dalam keadaan kita beramal kepada Allah SWT, dalam keadaan kita bersedia berjihad, berjuang, berubudiyah, beribadah tadi, alhamdulillah, tak ada masalah. Tapi apabila kita tidak diserang oleh Dajjal, belum lagi Dajjal keluar, tetapi kita dah tak boleh istiqamah dah dengan amalan, itulah balak yang lebih besar. Jadi sebab itulah Nabi menggambarkan kepada kita, innal a'mal, sesungguhnya amal yang sebenar, al-a'mal itu iaitu innal a'mal bil khawatim, itu bagaimana dia ditutup, amalan yang terakhir. Jadi amalan yang sebenar yang kita nak pastikan tadi adalah amalan yang terakhir. Jadi istiqamah ini adalah merupakan jalan untuk mendapatkan amal yang sebenar, iaitu amal ketika kita menutup hidup kita, al-khawatim, kita menutup kehidupan kita. Jadi ini penting. Jadi sebab itu tajuk ni saya ulang dan insya-Allah kita akan buat dalam beberapa siri supaya kita pasti dapat memahami. Tolonglah ambil nota insya-Allah. Yang pertama, istiqamah itu adalah satu yang secara bahasanya kita teguh, tetap teguh. Kita terus menerus, kita konsisten, kita teguh pendirian. Teguh pendirian tu termasuk dalam makna istiqamah. Sebagaimana yang digambarkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu an menjelaskan tentang istiqamah ini, dia kata istiqamah itu tetap menurut perintah, mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah serta tidak menyimpang daripadanya. So kata Umar Al-Khattab radhiyallahu an, istiqamah ni maknanya tetap terus dengan perintah Allah, taat, dan tetap kita menjauhi larangan Allah. Jadi bila kita berada dalam keadaan begitu, tidak menyimpang, maka itulah kata Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bahawa itulah makna istiqamah. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai manusia, lakukanlah amalan mengikut keupayaan kamu. Jadi buat amal, kata Aisyah radhiyallahu anha dan Ummul Mukminin, bagaimana kata, buatlah amalan mengikut kemampuan. Sesungguhnya Allah tidak akan jemu sehinggalah kamu jemu. Jadi jangan kita buat sesuatu hebat besar tapi tak boleh nak buat apa, kita boring, kita rasa tak boleh nak istiqamah. Kita buat macam biasa sehingga kita sendiri rasa jemu. Sesungguhnya Allah tidak akan jemu
sehinggalah kamu jemu. Amalan yang paling disukai oleh Allah SWT ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. In qala, jadi walaupun sedikit. Ini digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi yang dimaksudkan istiqamah ni, kita nak sama-sama melihat bagaimana maksudnya kita berpegang teguh. Kita berpegang teguh pada ajaran Islam. Apa yang Allah perintah kita buat semua. Apa yang Allah larang kita tinggal semua. Baik dalam hal akidah, baik dalam hal amal, ataupun dalam hal akhlak. Jadi akidah, amal ataupun akhlak. Jadi di sini kita lihat bagaimana istiqamah itu adalah merupakan satu yang menunjukkan bahawa dia merupakan satu yang maksudnya berpegang, genggam dengan sungguh-sungguh, kan? Dan istiqamah itu sendiri adalah merupakan satu yang bermaksud konsistensi. Kita sentiasa berada dalam sesuatu itu secara continuity, iaitu berterusan. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah pada aku, beritahu pada aku satu kalimat dalam Islam yang aku tidak akan boleh ataupun tak perlu lagi aku bertanya kepada orang lain selain engkau. Maka Nabi pun berkata, berimanlah, ataupun katalah aku beriman kepada Allah dan aku beristiqamah di atas jalannya. Jadi istiqamah ni adalah merupakan satu perkara yang mana kalau kita dah boleh istiqamah, maka seolah-olahnya tak ada lain dah. Dalam Islam ni tak ada apa dah. Tak ada apa ni maknanya kita dah tak payah nak tanya apa, tak payah nak, itulah dia istiqamah tu. Istiqamah. Istiqamah ni lah merupakan kita kata suatu yang sempurna, yang menyempurnakan amalan-amalan yang telah dilakukan dengan ikhlas, dengan iman dan sebagainya tadi, kemudian dibuat amalan tu beristiqamah. Dan Allah SWT telah memerintahkan kepada Rasulullah SAW, sahabat-sahabatnya semua supaya beristiqamah. Fastaqim kama amirta wa man taba ma'ak wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Ini surah apa ni? Surah Hud ayat 112. Oleh itu hendaklah kamu, wahai Muhammad, sahabat-sahabat, siapa yang ikut, sentiasa beristiqamah. Fastaqim, tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana diperintahkan kepada kamu, dan adalah orang-orang yang rujuk kembali kepada kebenaran Allah. Maknanya istiqamah ni nak kena rujuk sentiasa kepada kebenaran Allah dan mengikuti apa yang berlaku tadi. Jangan kamu melampaui batas, jangan langgar. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha melihat lagi maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini kita lihat bagaimana istiqamah ni satu benda yang penting, sebab itu perintah Allah. Jadi kalau kita beramal, hari ni kita beramal sampai 1000 rakaat semayang, ataupun kita boleh semayang sampai kita kata 20, 30, 100 rakaat satu malam contohnya, tapi tak boleh istiqamah. Kita boleh baca Quran banyak tapi tak boleh istiqamah. Kita boleh zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, boleh berzikir tapi tak boleh istiqamah. Maka di sinilah perkara yang menyebabkan atau menjadikan amalan kita tu sepertinya yang tidak ada kekuatan. Sebab tu Allah firman juga dalam surah Al-Ahqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang menyatakan dengan keyakinan bahawa Tuhan kami, rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah di atas jalan tadi, maka tidak ada kebimbangan. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak bimbang dan tidak akan bersedih. Jadi istiqamah ini adalah merupakan perkara yang menjadi kunci kepada amalan, kunci kepada kekuatan. Maknanya amalan-amalan yang kita lakukan, persiapan yang kita lakukan pada hari ini, tak kiralah apa nama amalan itu pun, sekiranya tidak berada dalam keadaan istiqamah, maka kita tak ada kekuatan. Jadi tak ada kekuatan. Sebab itulah digambarkan tadi bahawa hendaklah kamu beristiqamah walaupun sedikit amalan tadi. Amalan tu tak besar, tak hebat, tetapi dia istiqamah, itu lebih sempurna. Jadi istiqamah ni menyempurnakan amalan. Jadi maksud menyempurnakan amalan, menyempurnakan kekuatan. Ini yang kita kata sesuatu yang besar.
Sebab tu kita nak kena duduk dalam tarbiyah, nak kena duduk bersama sahabat-sahabat, kena duduk bersama murabbi, kena duduk bersama orang yang boleh menasihati kita, boleh membimbing kita. Kenapa? Kerana istiqamah ni antara perkara yang penting untuk kita merasai. Contohlah, saya bercontoh, kita diuji dengan apa? Dengan baran, marah. Kita diuji dengan sedih, keluh kesah, gelisah. Kita diuji dengan perkara yang mengancam, kita takut. Jadi kita diuji dengan benda yang menyakitkan, kan? Yang cukup pedih dalam hidup kita. Jadi pada masa itu hati kita disentuh oleh sesuatu yang luar biasa. Maka di manakah kekuatan tadi? Dalam keadaan bagaimanapun tadi tu, kita masih boleh beristiqamah. Jadi dari 3 kunci istiqamah ni. 3 kunci istiqamah ni saya akan sambung besok, 3 kunci istiqamah. Jadi apakah perkara yang penting di sini yang kita kena faham sungguh-sungguh malam ni, bahawa amalan yang sedikit tetapi berterusan lebih baik, maknanya lebih kuat. Lebih kuat, maknanya kita nak membina persiapan akhir zaman ni, bukan hanya kita buat tapi lepas tu berhenti. Ikut lepas tu berhenti. Ikut tu berhenti, kan. Jadi amalan yang sedikit tetapi berterusan adalah lebih baik. Dalam kurungan yang kita nak sebut sini, lebih kuat, lebih bermakna daripada amalan yang banyak tapi terputus. Ini kerana amalan seseorang itu, bila kita melakukan ketaatan, berzikir, berwaspada kepada perkara-perkara yang merosakkan, mendampingi Allah, sebagainya secara berterusan, dan amalan inilah perkara yang digambarkan sebagai satu perkara yang ada kekuatan. Jadi kekuatan bukan pada amalan yang kita buat sehari, 2 hari, 3 hari, tapi amalan yang kita boleh berterusan. Sebab tu kita perhatikan ketika kita mula-mula melaksanakan program-program berbentuk tarbiyah, maka kita melihat ada sahabat-sahabat kita yang begitu kuat dalam amalannya. Kalau bercakap tu hebat dengan Qurannya, dengan hadisnya. Kalau berbuat tu nampak hebat, nampak seperti orang soleh, seperti orang yang baik, kan, contoh yang kuat, tetapi dia tak boleh nak beristiqamah. Tak boleh nak beristiqamah. Jadi maknanya mungkin dia buat program pertama, program kedua, dia ikut, dia buat, tetapi akhirnya dia terputus daripada istiqamah tadi. Yang itu adalah merupakan satu balak, satu bencana. Jadi dia rasa macam mana? Dia rasa tak apalah, terputus dan sebagainya, dia tak rasa apa-apa. Sebab dia ingat dia dah beramal dah banyak dah. Saya dah buat banyak amal, saya ingat okey dah. Tak. Bila kita beramal tapi tak boleh istiqamah, itulah balak pada amal tersebut. Jadi maknanya Allah uji kita dengan sesuatu yang menyebabkan kita terputus daripada amal. Dan inilah perkara yang menunjukkan kepada kita bagaimana Allah sedang memurkai kita. Jadi kalau kita beramal dan kemudian amal itu tidak boleh istiqamah, maknanya sebenarnya kita di dalam kemurkaan Allah. Semua cuma level murka Allah ni macam mana, itu tergantung kepada hati kita, pemikiran kita. Tergantung kepada kehidupan kita itu sejauh mana dosa maksiat yang kita lakukan. Sebab itulah nak sebut sini, bila kita boleh buat sesuatu tapi tak boleh istiqamah, hati-hati, kerana ia mungkin akan menjadi sesuatu yang menjadi balak kepada kita. Balak kepada kita. Ramai orang yang boleh buat amal yang besar-besar, hebat-hebat, tetapi hanya di sebalik kita kata masa-masa tertentu sahaja. Ini seperti pelakon-pelakon lah. Jadi contohnya macam insya-Allah Ansar akan buat tamrin pada hujung minggu ini. Kan, antara perkara tamrin yang akan berlaku pada hujung minggu ni ialah kita akan berhadapan dengan kesusahan. Nak latih hidup dalam keadaan susah. Nak latih hati kita bagaimana nak berinteraksi dengan kesusahan. Tapi kesusahan yang kita buat dalam tamrin dan program ni kesusahan yang terkawal. Kesusahan yang terkawal maknanya dalam keadaan kita terkawal secara jama'i, susah tapi dalam keadaan terkawal. Ada tazkirahnya, ada Qurannya, ada zikirnya. Tetapi bagaimana kalau kita menghadapi kesusahan itu dalam keadaan yang di luar daripada kawalan. Kawalan suasana bi'ah salihah. Kawalan daripada manhaj yang sahih, manhaj sistem tarbiyah yang sahih, daripada murabbi yang misali. Tak ada. Jadi kita seorang-seorang kita. Jadi inilah perkara yang kita akan sama-sama lihat pada masa akan datang. Sebab tu kita lihat sini, antara perkara yang penting ialah walaupun kita berhenti daripada amal tadi, bukan sebab kita tak ada ilmu, bukan sebab kita tidak ada hidayah, ada hidayah dan ada dah taufik.
Taufik tu ada, hidayah ada, cuma tak sampai ke peringkat inayah. Inayah apa? Kesempurnaan. Hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ada. Tapi apabila ilmu tu tidak melahirkan amal, ibaratkan pokok yang sepatutnya berbuah tidak berbuah. Pokok yang sepatutnya mengeluarkan musangking, pokok durian, tak keluar buah dia, tak keluar. Yang keluar bunga gugur, bunga gugur, tak istiqamah tu, tak sampai jadi buah. Daun banyak, pokok besar tapi tak ada buah. Ibarat ilmu yang tidak melahirkan amal adalah ibarat pokok yang tidak berbuah. Dan ilmu tanpa amal, kata Imam Ghazali, adalah merupakan gila. Dan amal tanpa ilmu sia-sia. Ilmu tanpa amal, ilmu tanpa amal maknanya hakikat hatinya itu gila. Hatinya itu gila. Otaknya itu gila. Dia ada ilmu tapi tak buat, tak boleh nak buat, tak boleh nak buat. Dan kemudian amal pula tanpa ilmu sia-sia, Allah tak terima. Sebab tu kita nak kena tengok balik. Ini kata-kata Imam Al-Ghazali, rahimahullah. Dan sebab itulah daripada kaitan istiqamah ini, dia ada 3 kunci yang besar. Kunci yang pertama ialah istiqamah ni adalah merupakan suatu rahmat dan barakah, tanda amalan kita diterima oleh Allah, ataupun Allah redha kepada amalan kita, maka Allah bagi kita kekuatan untuk istiqamah, salah satu tanda lah. Jadi sebab itulah dia bermula dengan niat. Innamal a'malu binniyat, sebagai yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam oleh Abu Umar bin Khattab, bahawa semua amalan bergantung dengan niat, dan niat itu apa yang diniatkan, dia dapat apa yang diniatkan. Jadi sebab itu siapa yang hijrahnya ataupun niatnya itu untuk menuju kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasul. Barang siapa yang hijrahnya kepada dunia ataupun kepada wanita, pada habuan ataupun wanita, ataupun kalau wanita laki-laki pula yang mahu dikahwinnya, maka hijrahnya ke arah yang dituju. Jadi nak sebut kat sini kan, kita lihat kadang-kadang kita beramal, berpuasa rupa-rupanya yang kita nak dapatkan tu untuk kesihatan, supaya kita fit, bukan puasa kerana Allah. Maka puasa itu hakikatnya itu adalah puasa yang tidak ada kekuatan. Tak ada kekuatan. Yang mana niat tadi, hijrah kepada dunia. Dia puasa bukan niatnya nak sihat. Kan, puasa kerana Allah. Niatnya itu kerana Allah. Tetapi Allah akan bagi sihat tu memang Allah bagi. Sumu tasihu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berpuasalah, maka kamu akan sihat. Jadi orang puasa kerana nak sihat, maka itulah salah. Salah. Baik, maka digambarkan oleh para ulama kita ada 3 kunci istiqamah. Jadi nak istiqamah ni macam mana, ada 3 kunci. Yang pertama sekali yang kita kena rasa dan kena faham, istiqamah itu adalah merupakan anugerah Allah. Yang pertama, istiqamah ni bukannya kita boleh bayar-bayar, kita boleh kita boleh katakan saya ni orang yang besar, saya ni selalu buat sekian, saya buat ni macam-macam, saya buat amalan yang hebat-hebat. Jadi istiqamah ni bukan boleh dibeli. Nombor 1, istiqamah ni datang daripada anugerah Allah. Ini kunci nombor 1. Kita akan bincang malam ni. Yang kedua, istiqamah ini adalah lahir daripada sabar. As-sabrun, sadbara, as-sabrun, sabar. Yang ketiga, kunci istiqamah ialah adanya jamaah sahihah. Kita bersama dengan jamaah, bersama dengan apa yang digambarkan sebagai ta'ifah, apa yang digambarkan sebagai ukhuwah, yang membina kekuatan ta'ifah mansurah. Jadi istiqamah tu sebenarnya dia bukan hanya sekadar kita gambarkan sebagai suatu yang kita boleh nak buat-buat dan sebagainya, kita nak boleh bayar dan sebagainya, bukan. Tetapi istiqamah tu sebenarnya adalah merupakan satu daripada kita kata daripada anugerah Allah
daripada sabar, kunci istiqamah ni, anugerah Allah, sabar dan juga bersama dengan jamaah salihah. Mesti ada jamaah, mesti ada sahabat. Ini salah satu daripada kunci-kunci istiqamah. Kita akan tengok yang pertama. Jadi yang pertama ini adalah merupakan istiqamah itu adalah daripada anugerah Allah. Macam mana Allah akan, apakah yang menjadikan ia sebagai satu anugerah Allah? Macam mana kita nak dapat anugerah Allah itu, dan macam mana pula kita nak benar-benar merasai bagaimana istiqamah itu satu yang sangat perlu untuk kita, supaya kita dapat daripada Allah tadi. Jadi kemampuan kita untuk beramal, kita kena faham, kemampuan kita untuk beramal, tak kiralah amalan itu amal zahir atau amal yang batin, amal hati, ataupun apa sahaja yang digambarkan sebagai amal. Ni satu pergerakan. Jadi kemampuan kita boleh beramal, dia lahir daripada at-taufiq wal hidayah. Ini kita nak kena tahu. Jadi kita boleh berzikir, kita boleh dengar ceramah, kita boleh bangun malam, kita boleh sembahyang, kita boleh apa sahaja. Kebaikan-kebaikan dalam amal itu, dia datang daripada at-taufiq wal hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beramal ini adalah merupakan anugerah Allah yang lahir daripada mula-mula hidayah, kemudian taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tidak ada hidayah, tidak ada taufik, dia tak ada boleh nak beramal. Yang disebut ini terutamanya amal soleh. Oleh sebab itulah, bila kita faham bahawa istiqamah itu lahir daripada taufik dan hidayah Allah yang membawa kepada inayah, itu kesempurnaan amal, yang disebut sebagai istiqamah itu adalah merupakan anugerah Allah. Maka nombor satu, pastikan niat kita, hati kita, perasaan kita, pemikiran kita, pegangan kita, pastikanlah bahawa kita mesti bersifat sebagai orang yang menjadi hamba Allah. Jadi nak istiqamah ni sifatnya mesti orang tu menjadi orang yang menjadi hamba Allah. Sebab orang menjadi hamba syaitan, dia boleh juga beramal. Dia boleh beramal orang jadi hamba syaitan. Kita tengok hari ni, akan lahir pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang menyesatkan, a'imma mudillin, pemimpin yang menyesatkan lahir. Pemimpin itu beramal tak? Beramal, bukan tak beramal. Dengan pakaiannya, dengan jubahnya, dengan tongkok kopiahnya, dengan janggutnya, dengan percakapan dia, dengan fatwanya, dengan ilmu dia. Beramal tak? Beramal. Pemimpin beramal. Kan? Ulama usu, ulama jahat beramal. Raja-raja beramal. Semuanya beramal. Tetapi apabila kita melihat amalan-amalan itu tidak lahir daripada amalan untuk menghambakan diri kepada Allah, menjadi hamba Allah, kan? Maka amalan itu tidak akan istiqamah. Tak boleh istiqamah. Jadi sebab itu saya digambarkan bila kita cerita pasal IHR contohnya, kan? Cerita pasal IHR, cerita berkenaan dengan GPT, IHR, International Health Regulation, WHO, GPT, Global Pandemic Treaty. Begitu juga dengan berbagai-bagai lagi lah perancangan mereka. Jadi bila cerita pasal ini, maka kita rakyat-rakyat ni pergi berbincang, mengkaji macam-macam, dan kita dapati ada masalah dalam IHR. Ada masalah dalam IHR. Banyak masalahnya. Ada masalah dalam GPT. Ada masalah di dalam kita kata ubat-ubat yang digunakan untuk trial basis. Trial basis. Ada masalah. Semua tu ada masalah belaka. Tetapi kenapa pemimpin-pemimpin kita, tak semua, tapi majoriti pemimpin kita macam tak ada masalah pun. Berkata seorang saintis, doktor, dia kata tak ada masalah pun, semua okey je. Berkata seorang pemimpin yang besar, ahli parlimen, tak ada apa masalah pun. Berkata seorang ulama, orang alim, quote and quote, orang alim, yang gelarannya ustaz, yang gelarannya tuan guru dan sebagainya, sebut tentang IHR contohnya, tak ada apa pun. Apa masalah IHR ni? Tak ada apa pun. Lawyer saya kata bagus, tak ada apa, bagus IHR ni, kan? Jadi begitu juga dengan orang-orang yang ada lebih tinggi lagi daripada itu, kan? Tuanku tadi, sultan tadi, Angin Pertuan Agong, sultan, majlis-majlis, tak ada apa, okey je, kan? Tuan-tuan berhormat Allah, saya yakin pada malam ini saya nak sebut, saya yakin semua pemimpin-pemimpin yang berfikir, yang mengkaji,
yang prihatin, yang cerdik, yang boleh berfikir, yang IQ-nya ada. Kan? Walaupun tak tinggi ke, ataupun kurang tinggi ke, ataupun tinggi, ada IQ-nya itu. Mereka pasti mengetahui bahawa IHR, GPT, WHO dan segalanya itu adalah merupakan perkara yang memudaratkan negara, memudaratkan rakyat dan bangsa, memudaratkan agama sebenarnya. Tapi kenapa perkara-perkara ini tidak seolah-olahnya macam tidak diambil berat? Walaupun kita dah buat kajian, kita dah cerita macam-macam sebagainya, kerana pada mereka ada suatu halangan, ada satu ketakutan, ada satu perkara yang seperti mengancam. Mengancam. Jadi bila kita melihat, mengkaji dan mengkaji, kita menganalisa, kita dapati rupanya mereka berada di persimpangan dua jalan. Yang pertama digambarkan oleh Allah SWT, wa hadainahun najdain. Di hadapan kamu ada dua jalan. Jalan yang pertama, nak mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah, iaitu kita menggunakan prinsip-prinsip keadilan, kebenaran Allah. Yang kedua, mengikut hawa nafsu, ataupun mengikut dajjal, mengikut arus yang ada. Jadi kita ingat, mereka tak berfikir ke? Mereka tak tahu ke? Majoriti pemimpin-pemimpin yang memahami dan mengetahui, yang mereka pun mengkaji, tentulah mereka akan nampak bahawa yang ini baik atau yang itu buruk. Dia tahu, dia nampak. Jadi bila kita cakap je IHR tak baik, dia tahu dah. Dia tahu dah. Rakyat bising-bising, buat demonstrasi, buat solat hajat. Buat solat hajat di masjid. Masjid negara, buat solat hajat di stadium. Sebahagiannya buat solat hajat di mana-mana sahaja. Minta, ya Allah, janganlah Engkau izinkan senjata-senjata musuhmu seperti IHR dan sebagainya itu benar-benar menguasai diri kami ini. Buat solat hajat, doa. Dan adakah perkara ini tidak diketahui? Sebenarnya mereka mengetahui. Mereka mengetahui tentang apa yang berlaku tu. Cumanya ada satu di hadapan mereka, ada persimpangan di hadapan mereka. Apa persimpangan dia? Persimpangan dia sama dia nak terima, tak terima. Kalau dia tidak terima, tak ikut skrip global, tak ikut skrip yang dikehendaki oleh Dajjal ataupun tenteranya, ataupun di belakangnya itu iblis, maka sudah tentulah akan ada ancaman-ancaman tertentu. Ancaman-ancaman tertentu. Mungkin tiba-tiba banjir negara kita ni. Tiba-tiba kan adanya huru-hara di negara kita ni. Tiba-tiba ada pergaduhan di negara kita ni. Tiba-tiba ada peristiwa besar seperti MH370. Tiba-tiba berlaku seperti MH117 ataupun 1717. Kan? Jadi berlaku contohnya kerosakan ekonomi, berlaku kematian rakyat, mungkin rakyat ada yang cedera, mungkin rakyat akan ada berlaku pengkhianatan menyebabkan ramai mati. Jadi kalau tak ikut skrip international ni, mungkin kita akan rasa, dia rasalah kita ni rakyat saja, yang memimpin dia rasa apa? Memimpin dia rasa, kalau aku tak ikut ada ancamannya, ada keburukannya. Sama ada keburukan tu pada diri kita sendiri, diri pemimpin itu, ataupun keburukannya kepada negara, kepada rakyat yang kelihatan seperti diancam. Kalau tak ikut IHR, banjirlah negeri aku, banjirlah negara aku. Kalau tak ikut IHR, gempa bumilah negeri aku, gempa bumilah negara aku. Ini perkara yang berlaku. Perkara yang berlaku. Jadi apabila niat kita, hati kita ni masih lagi tidak betul-betul bersama dengan Allah, kebenaran Allah, tidak merasai kekuasaan Allah, tidak merasai bahawa yang berkuasa, yang berkehendak itu Allah, maka kita akan ikut global, akan ikut arus. Walaupun kita nama sebagai pemimpin, kita ada kuasa, kita ada kekuatan, kita ada kerajaan kita yang pegang contohnya. Tapi arus yang ada pada hari ini, kalau tak ikut, adalah. Maka dia kata,
Kita ambillah masalah yang lebih kecil berbanding masalah yang lebih besar. Apa masalah yang lebih kecil? Kita diam je lah. Biarlah PPIM ke, NGO mana-mana ke, yang nak cakap pasal IHR ke, GPT ke, whatever perkara yang nak disebut tadi, CBDC ke, Digital ID ke, whatever perkara yang ditimbulkan, kita diamlah. Biarlah. Kenapa biarkan? Kalau saya ikut apa yang dikendaki oleh mereka ni, orang yang berfikir dalam masyarakat ni, orang yang betul-betul nak membantu rakyat, membantu negara ini, kalau aku ikut perancangan mereka ni, tidak ikut perancangan global, arahan global, maka sudah tentulah akan berlaku suatu mudarat dalam negara. Apa mudaratnya? Mungkin banjir, mungkin akan ada taufan, ada gempa bumi, mungkin akan berlaku perkara-perkara yang mengancam, mungkin harta aku akan terkena, mungkin akan ada aksiden, rakyat mati ramai, mungkin kita pula, keluarga kita pula diugut mati. Ini nombor satu. Wa hadainahun najdain. Yang pertama, kalau tak ikut dia, tak ikut bersama arus, maka kamu ni mungkin akan diancam. Ini perkara yang berlaku, sebab tu tak boleh istiqamah, kan? Kalau di dalam manifesto kita, dalam percakapan kita, ucapan kita, saya bersama rakyat, saya nak membantu rakyat, saya nak menjaga kebajikan rakyat, saya nak menjaga keharmonian rakyat, saya nak membawa pegangan kebaikan kepada rakyat, negara, bangsa dan agama. Cakap begitu masa itu. Tapi bila kita diuji dengan IHR, dengan apa sahaja yang dikatakan sebagai senjata global tadi, maka kita tiba-tiba tak boleh nak istiqamah di atas apa yang digambarkan tadi. Kenapa? Kerana rupanya ada ancaman. Jadi sebab tu pada malam ni kita lihat, kalau kita menentang global, menentang arus, maka kita akan berhadapan dengan kesusahan, kepayahan, keperitan. Sehingga tak boleh istiqamah. Kenapa tak boleh istiqamah? Dalam hati kita masih hari lagi sifat takut kepada makhluk, takut kepada manusia, takut kepada tentera musuh, takut kepada Dajjal, masih ada takut kepada Dajjal tu, sehingga menyebabkan kita buat keputusan tidak bersama rakyat, walaupun sayang rakyat. Bukan tak sayang rakyat pemimpin kita ni, tak semualah yang sayang, tapi ada pemimpin yang sayang rakyat. Saya yakin sultan-sultan, raja-raja, saya yakin raja dan sultan yang boleh berfikir, yang ada hati, yang ada fikiran, pegangan, yang ada sesuatu dalam hidup dia yang bermakna, dia akan sayang kat rakyat dia. Saya yakin dia sayang kat rakyat dia, kan? Sebab tu kadang-kadang keluar daripada mulutnya bagaimana kesedihan dia berhadapan dengan masalah rakyat. Tetapi apabila mereka berhadapan dengan ancaman global, ancaman Dajjal, tentera Dajjal, Iblis, Committee of 300, ancaman daripada arus yang ada, tiba-tiba dia tak boleh istiqamah untuk bersama rakyat. Kenapa? Kerana rupanya di dalam hatinya masih ada nafsu yang mengagungkan musuh, yang mengagungkan makhluk lebih daripada Allah. Mengagungkan makhluk. Dia pilih ikut arus. Kenapa? Kalau aku tak pilih, habislah nanti. Ada LRT yang berlaga, adalah gempa bumi kat sana sini, adalah banjir, adalah taufan, adalah peristiwa tiba-tiba hilang lagi sekali. Maka dulu dah hilang dah MH370, hilang dah sampai sekarang tak tahu apa berlaku. MH17 habis terkena tembak, tak tahu berlaku apa dan sebagainya. Maka tiba-tiba kita lihat, bila berlaku perkara demikian, tak boleh nak istiqamah. Tak boleh nak istiqamah. Kenapa tak boleh nak istiqamah? Kerana perasaan bimbang, kehilangan dunia yang ada pada dia. Bimbang, kehilangan kepentingan yang ada pada dia. Mungkin pangkatnya, mungkin hartanya, mungkin dia punya, apa ni kita kata, dia punya glamournya hilang. Kenapa? Ikut arus. Tak ikut arus. Jadi wahadainahun najdain. Ini satu perkara yang penting. Niat kita tadi. Bagaimana bila kita betul-betul nak memulakan kehidupan kita ini, niat kita itu rupa-rupanya masih bukan lagi ikhlas kerana Allah. Kita rasa kitalah pemimpin. Kitalah raja, kitalah presiden, kitalah Perdana Menteri, kitalah menteri, dan rakyat ni sebenarnya tak apalah. Tak ada apa sangat. Saya nak tanya 3 soalan. Tolong jawab, wahai para pemimpin.
Wahai para pemimpin, tolong jawab 3 soalan. Yang pertama sekali, kan, sesungguhnya kamu ni pemimpin hebat, ada pangkat yang tinggi, ada gelaran yang agung, yang hebat, ada harta yang banyak, ada kehidupan yang mewah, kamu ada semua sekali. Apa nak semua dapat? Saya nak tanya 3 soalan. Yang pertama, apabila kamu boleh tak kamu atau kita ni, bolehkah kita ni menundakan bila ajal nak datang, kita tunda, katakanlah matinya tahun ni, kenapa mati? Macam-macam cara boleh asbab mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, kan, setiap yang bernyawa itu boleh menghadapi kematian, dan bila kematian itu datang, boleh tak kita minta tangguh, kita tangguhkan kematian. Wa kulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan setiap umat itu, setiap kaum itu, setiap bangsa itu pasti ada ajal, dan apabila sampai ajal itu la yastakhiruna sa'ah, tak akan dilambatkan walaupun 1 saat, wala yastaqdimun, dan tidak akan dicepatkan walaupun 1 saat. Tak kira kamu namanya manusia, kamu namanya jin, kamu namanya syaitan, kamu namanya iblis, sampai waktu ajal kamu pasti mati, habis. Saya nak tanya, bila sampai ajal, boleh tak nak minta? Boleh tak nak minta supaya tangguh ajal? Aku nak bertaubat, aku nak bersedekah, boleh tak? Kalau boleh, tak apa, pihak kepada international ambil keputusan. Kalau boleh, buatlah. Kalau boleh. Kalau tak boleh, janganlah. Soalan nombor 2, kan, apabila datangnya malaikat maut besok, jumpa dengan cakap dengan dia, aku ni raja lah, aku ni sultan lah, aku ni perdana menteri lah, aku ni menteri lah, aku ni pemimpin lah, maka kau jangan datang hari ni, kau datang besok, lusa, datang tahun depan ke? Boleh kita minta macam itu? Boleh minta macam itu? Malaikat datang minta tangguh, boleh? Tak boleh. Tak ada siapa boleh lawan. Duduk kat dalam bunker yang paling hebat, duduk di dalam bilik yang paling hebat, dengan security, dengan tenteranya, dengan polisnya, mengawal, dengan bodyguardnya mengawal, sampai malaikat datang ambil nyawa, macam itu je, tak boleh lari. Semua orang akan berhadapan begitu. Ini nombor 2, soalan nombor 2. Kalau boleh nak halang malaikat ambil nyawa, bagus ya. Yang ketiga, besok di akhirat nanti Allah nak campakkan dalam neraka dia, ataupun Allah nak hukum dengan kejahatan kita, cakap dengan Allah, ya Allah, aku nak masuk syurga, aku tak nak masuk neraka. Tak nak masuk neraka, nak masuk syurga. Aku nak masuk syurga je, tak nak masuk neraka. Boleh ke? Boleh cakap macam itu ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yaumul mahsyar, dia yaumul hisab, kita dihisab oleh Allah. Complete, tentu tak boleh. Bila tak boleh, sedarlah wahai pemimpin-pemimpin umat Islam, yang namanya agung, yang namanya sultan, yang namanya raja, yang namanya perdana menteri, yang namanya menteri, yang namanya ahli parlimen, yang namanya adun, yang namanya dun, ini YB yang berhormat. Sedarlah bahawa bukan kamu yang raja, bukan kamu yang Tuhan, tapi kamu hanyalah hamba Allah. Sedarlah, kamu hamba Allah. Kamu hamba Allah. Kamu hamba, bukannya Tuhan. Kamu hamba, bukannya kamu tuan. Jadi kalau kita tak boleh nak cakap, kata minta tangguh pada malaikat maut, minta tangguh supaya umur kita ni dilambatkan kematiannya, supaya besok masuk neraka kita boleh cakap, aku tak nak masuk neraka, aku nak masuk syurga. Kalau bolehlah begitu, maka buatlah apalah yang kamu nak buat. Kamu nak sokong global, nak sokong Dajjal, takut hilang harta, takut hilang pangkat jawatan, takut kepada orang yang lebih hebat, maka sedarlah kamu bukan Tuhan, Allah Tuhan. Kamu bukan tuan, kamu hamba. Kamu hamba, kita hamba saja. Jadi sebab tu, kenapa pemimpin-pemimpin tak boleh nak merasai begitu? Kerana mereka sebenarnya telah kehilangan Allah dalam hidupnya. Itu kata niat. Innamal
Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amal itu dengan niat. Kalau niat dia, hijrah dia nak dapatkan Allah, nak dapatkan Rasul, maka hijrahnya itu akan memberi kepada mendapatkan dia Allah dan Rasul. Kalau niat itu untuk mendapatkan dunia atau mendapatkan perempuan yang nak dikahwini tadi, maka dia akan dapat apa yang dapat tadi. Apa yang dia dapat tadi. Jadi sebab itulah istiqamah. Boleh istiqamah, tak boleh istiqamah. Walaupun dia boleh baca Quran, walaupun dia boleh jadi khatib, walaupun dia boleh bagi ceramah, tetapi apabila dia berada dalam keadaan yang demikian, maka dia tidak boleh istiqamah. Jadi kita pemimpin-pemimpin tadi, kita juga alim ulama, bila dia memilih sesuatu, wahadainahun najdain, dia memilih ikut arus, bagi fatwa, tapi ikut arus, kepentingan arus, supaya tidak berlaku sesuatu yang digambarkan melawan arus. Tak berlaku. Maka di sinilah kita lihat bagaimana keadaan dia tidak boleh istiqamah. Baik, itu mereka. Kita macam mana? Kita pun sama juga. Sebab tu kita nak tengok hati kita ni, niat kita ni, mestilah niat kita ni niat yang benar-benar untuk mendapatkan redha Allah. Niat yang benar-benar untuk menjadi hamba Allah. Nak jadi hamba Allah. Kita ni hamba Allah. Jangan kata kita boleh tongkat langit. Jangan kata kita boleh tongkat langit. Jangan kata kita boleh tahan bumi ni, kita lebih hebat daripada bumi. Jadi saya sebut kat sini, kita hari ni nak benar-benar membetulkan, membersihkan niat kita. Apa niat kita? Pastikan kita tetap dengan sifat kita sebagai hamba. Apa sifat orang hamba ni? Hina. Maka Allah SWT, apabila kita menetapkan diri kita dengan sifat-sifat kehinaan tadi sebagai hamba tadi, maka disitulah Allah akan berikan kepada kita sifat-sifat kemuliaan. Bila kita jadi hamba Allah, baru kita jadi mulia. Jadi kita pastikan. Yang kita pastikan. Jadi sebab itulah, nombor satu, untuk istiqamah, untuk kita sampai kepada makam istiqamah. Makam istiqamah ni maknanya apa? Satu peringkat, satu tahap yang mana kita ni boleh beristiqamah dengan amalan kita. Maka hendaklah kita mengiktiraf Allah sebagai Rabb dan Ilah kita, Tuhan kita. Dan kita mengakui dan kita menzahirkan akan kehinaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nombor satu, nak capai kepada makam istiqamah. Jadi amalan kita ni, kita sembahyang, kita puasa, kita zikir, kita berjuang, kita buat apa sahaja dalam dunia ini, maka sifat asli kita, sifat asal kita, ya kita hanyalah hamba Allah. Sedarlah. Tak kiralah yang kita ni namanya tukang masak, yang kita ni namanya guru, yang kita namanya doktor, yang kita namanya tabib, yang kita namanya engineer, yang kita namanya orang yang berpangkat, orang yang ada jawatan, orang yang glamour, orang yang panggil kita yang berhormat, YB. Tak kira nama kita ni ahli parlimen, ataupun kita ni Datuk Seri Tun, ataupun kita ada nama gelaran yang mulia, Duli yang maha mulia, ada gelaran Raja dan Sultan, ada gelaran-gelaran yang hebat. Tak kira lah siapa kita, maka kita nak kena kembalikan diri kita ini kepada sifat yang asal kita, iaitu hamba, sebagai hamba Allah. Maka barulah kita boleh mendapat husnul khatimah. Husnul khatimah, kesudahan yang baik. Di manakah kesudahan yang baik? Kesudahan yang baik datang daripada amal yang baik, amal yang kesudahannya baik. Innal a'mal bil khawatim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya amal yang sebenar ialah amal yang menutup hidup kamu. Jadi macam mana kita nak mendapatkan husnul khatimah? Berhadapan dengan Dajjal, berhadapan dengan IHR, berhadapan dengan senjata-senjata yang banyak. Bio, weapon, chemical, weapon, macam-macam senjata yang ada. Macam-macam ujian-ujian Allah di kemuncak akhir zaman. Maka pada ketika itu, kekuatan untuk beristiqamah, nak sampai pada makam istiqamah, tahap istiqamah tadi, ialah hendaklah kita menzahirkan sifat-sifat kehambaan. Kita hamba Allah.
Kerana istiqamah itu anugerah Allah. Allah tidak akan beri istiqamah dalam amal, istiqamah dalam iman dan sebagainya, melainkan kepada mereka yang merasai bahawa dirinya hamba Allah. Kalau kita tak rasa diri kita hamba Allah, kita rasa saya sultan, saya rasa saya yang di-Pertuan Agong, saya rasa saya Perdana Menteri, saya rasa saya menteri, saya rasa saya ni MP, saya ni YB, saya dipilih oleh rakyat, ribuan, ratusan ribu memilih saya. Awak siapa? Kita pandang kecil, pandang rendah orang lain sebab kita ni YB, dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala katanya dengan pilihan raya yang ramai menyokong, ratusan ribu menyokong. Nak sebut sini, kita bukan YB, kita bukan Perdana Menteri, kita bukan menteri, kita bukan yang di-Pertuan Agong, kita bukan sultan dan raja-raja, kita adalah hamba Allah. Yang lain tu semua hanyalah merupakan ujian daripada Allah. Ada orang diberikan jawatan, ujiannya macam Fir'aun. Ada orang diberikan jawatan sebagai penasihat seperti Hamam. Ada orang yang diberikan kepadanya harta kekayaan seperti Qarun. Macam-macam ujian diberikan kepada manusia. Tetapi mereka gagal. Kenapa mereka gagal? Kerana mereka tak rasa diri mereka hamba Allah. Kita pun sama. Kenapa kita gagal untuk beristiqamah dengan amalan kita? Kerana hati kita masih ada lagi sifat ujub, takbur, sombong, ataupun sifat-sifat bahawa kita ini adalah merupakan bukan hamba Allah. Kita tak cakap dari sudut perkataan, tapi kita perbuatan kita. Nanti saya sebut. Jadi sebab itulah ada 4 sifat yang besar pada seorang hamba yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Katanya yang pertama sekali, sifat asal kita, sifat asli kita ialah kita ni fakir. Kita ni fakir. Apa maksud fakir ni? Semuanya kita berharap pada Allah. Semuanya kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta jantung kita berdenyut ni pun Allah yang bagi. Sihat kita ni pun Allah yang bagi. Mata kita boleh melihat, Allah yang izin. Lidah kita boleh bercakap, Allah yang berkuasa memberikan kita boleh bercakap. Maka tidak ada suatu pun perkara yang ada dalam hidup kita melainkan kita ni memerlukan Allah. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar dan akhirnya sifat-sifat Allah. Memerlukan zat yang maha sempurna yang dinamakan Allah. Zat yang maha sempurna dengan sifat-sifatnya Asma'ul Husna, sifat yang paling sempurna yang dinamakan Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam ila akhir. Jadi maknanya apa? Maknanya kita hari ini nak rasa kita ni sebenarnya fakir. Maka apakah orang fakir? Dia ada satu sifat namanya tadarru'. Dia merasa memerlukan Allah. Dia rasa dia memerlukan Allah. Dia rasa dia tidak ada apa-apa. Inilah digambarkan sebagai ma'rifatullah. Kita mula mengenal Allah. Bila kita kenal Allah, bila kita tahu, kita rasa kita ni fakir. Amat memerlukan Allah. Kita nak makan pun, kalau Allah tak izin, tak jadi makanan kita tu. Tak boleh makan. Kenapa? Lidah hanya kena kanser. Ada orang mati, saya tengok ada satu video, artis meninggal dunia, Allah izin, lidah hanya kena kanser. Kanser lidah, mati. Kanser lidah je, bukan kanser lain, lidah je, tapi boleh menyebabkan kematian, ajal. Kenapa? Kerana nyawa pun Allah yang bagi, sihat pun Allah yang bagi. Tapi oleh kerana kita tak rasa bahawa kita memerlukan Allah dalam hidup kita, maka di situlah kita tak boleh beristiqamah. Allah tak bagi, Allah tak anugerahkan istiqamah dalam amalan. Kenapa? Kita rasa ini aku. Kalau berzikir, aku yang berzikir. Kalau baca Quran, aku yang baca Quran. Kalau berceramah, aku yang pandai. Ini ilmu aku, ini kekuatan aku, ini kepandaian aku. Kita rasa aku yang punya. Maka
apabila seorang itu merasakan dia punya segala-galanya, maka hatinya kosong. Sebab tu ada orang zikir, banyak berzikir, panjang zikir, baca Quran, banyak baca Quran, solat, banyak solat, tetapi apa yang berlaku? Dia tidak boleh istiqamah. Dia semayang, dia puasa, dia zikir, dia baca Quran, dia buat macam-macam, tapi hati dia kosong. Tak rasa makin dekat dengan Allah. Makin banyak berzikir, dia tak rasa makin dekat dengan Allah. Makin banyak berzikir, dia rasa makin jauh daripada Allah. Makin semayang, makin kosong, tak ada apa-apa. Kosong. Rasa tak semakin dekat. Walaupun dia berzikir, ada sanad, ada talaqi, bersanad, dengan tuan-tuan guru yang hebat. Kan? Buat sebab, tapi rupa-rupanya kosong. Kenapa kosong? Kerana hatinya tidak merasai kefakirannya. Dia tak rasa bahawa yang dicakap, yang dibuat, yang dizikir, yang diamal, segala yang dilakukan, semuanya daripada Allah. Daripada kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang bagi izin. Itu kudrah Allah, itu kuasa Allah. Iradah Allah, kehendak Allah. Dia tak rasa. Dia tak rasa. Jadi, nombor satu, kan, seseorang itu tidak akan merasai maqam, tak akan sampai kepada maqam istiqamah, kerana dia tidak merasai bahawa dia ini adalah fakir di hadapan Allah. Jadi kita buat semayang, Allahu Akbar, kita rasa kita lah yang paling khusyuk semayangnya, kita yang paling sedap bacaannya, kita yang paling hebat khusyuknya, maka kita tak teringat bahawa khusyuk kita, bacaan kita, hebat kita, semua daripada Allah. Maka kena ketika solat, kita tidak pun merasa ta'zim, agungnya Allah, terima kasih ke Allah, rasa kita ni rendah, kita ni makhluk, kita ni tak ada apa-apa. Ya Allah, aku bersyukur pada Engkau, kerana Engkau telah memberikan kepada aku kekuatan untuk bersyukur, kekuatan untuk menghadapi nikmat-nikmat yang ada. Kita tak rasa. Ini nombor satu. Nombor dua, sifat hamba ialah dia, sifat asal seorang hamba ialah dia adalah seorang yang penuh dengan kehinaan, hina, dicipta daripada sumber yang hina dan sentiasa hina. Kemudian yang mendatang pun juga, dia sebenarnya adalah hina berbanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya hamba ni hina. Kita pandang orang lain dengan pandangan takbur, pandangan sombong, pandangan kita hebat, kita betul. Kita melihat seseorang dengan pandangan-pandangan yang hebat, maka rupa-rupanya, kan, kita inilah yang hina. Kitalah yang hina. Jadi sifat hamba ni sebenarnya dihina. Jangan kita rasa mulia. Kita rasa ujub, ta'ajub dengan diri kita. Kita rasa ta'ajub dengan kehebatan kita. Kita ada kelebihan kita. Allah bagi sedikit kelebihan, Allah bagi sedikit kemampuan, Allah bagi sedikit kekuatan, Allah bagi sedikit nikmat-nikmat yang boleh menyebabkan kita berdiri di hadapan manusia. Kita rasa kita mulia, kita rasa kita hebat. Kenapa hebat? Hebat sebab gelaran saya ini Perdana Menteri. Kenapa hebat? Saya Menteri. Kenapa hebat? Saya YB, saya MP. Kenapa hebat? Saya Sultan, saya Raja. Kenapa hebat? Saya keturunan Nabi. Kita rasa kita hebat. Kita rasa kita hebat, sedangkan kita ini hina. Kita ini hina hakikatnya. Jadi rasa hamba tu tak ada. Sebab tu macam mana kita nak istiqamah dengan amalan soleh? Allah tak bagi, sebab kita orang yang merasakan dirinya seperti Tuhan. Seperti Tuhan. Kemudian yang ketiga, sifat hamba ni dah terbatas. Hebat macam mana pun terbatas. Kuat macam mana pun terbatas. Aslinya kita tak mampu. Kita tak boleh melihat, melainkan apa yang Allah izinkan lihat. Kalau ada dinding depan kita, dia tak nampak dah. Sebalik dinding tak nampak dah. Mendengar, boleh mendengar, tapi mendengar sekadar frekuensi tertentu. Kalau frekuensi terlalu rendah, tak dengar. Terlalu tinggi pun tak dengar. Kita ni terbatas. Ini sifat asli manusia. Kemudian kita ni yang terempatnya dhaif. Kita ni lemah. Lemah kita ni. Jadi bila kita mengakui sifat-sifat hamba tadi, bila kita mengakui sifat-sifat hamba tadi, dalam kita rasa dalam hati kita sifat hamba tadi, kita tahu, kita faham, maka di situlah, kalau kita rasa lemah, Allah akan kuatkan kita. Allah akan kuatkan kita bukan dengan
dengan senjata, bukan dengan silat, bukan dengan energi yang banyak, bukan. Allah kuatkan kita dengan Dia, dengan Allah. Allah kayakan kita dengan Dia. Ghaniyan bih, kaya dengan Allah. Maka sekiranya pada masa itu kita ada sifat hamba, kita ada rasa-rasa sifat hamba, bahawa kita ni adalah orang yang dhaif, bahawa kita ni orang yang terbatas, kita ni hina, kita ni fakir, maka pada ketika itulah kita akan menjadi kuat. Kenapa kita kuat? Kerana kita tak bergantung dah dengan makhluk. Kita hanya bergantung kepada Allah. Kita tak bergantung dah, tak bersandar dah kepada selain Allah. Kemudian yang lain semua makhluk belaka. Nak takut dengan global, nak takut dengan Dajjal, nak takut dengan iblis, syaitan. Mereka semua hamba Allah. Kita ni siapa? Kita ni pun hamba juga. Maka bila kita sedar kita hamba, yang lain semua hamba, maka pada masa itulah seorang hamba, dia akan bergantung pada Allah. Dia tak bergantunglah kepada selain Allah. Tak takut dah. Ancaman banjir, ancaman gempa bumi, ancaman dihancurkan negara, ancaman dilucutkan jawatan, ancaman dirampas harta, ancaman ketakutan peperangan, diserang, ancaman apa pun, kerana dia datang daripada makhluk, kita tidak takut. Yang kita takut hanyalah sekiranya Allah SWT tidak menerima kita sebagai hamba. Maka seorang yang faham bahawa dirinya hamba, maka ketika itulah dia hanya bergantung kepada Allah. Maka bila dia bergantung kepada Allah, bersandar pada Allah, hatinya betul-betul merasai keagungan, kehebatan, kekuasaan Allah tadi, kesempurnaan kehebatan Allah tadi, azim, Allahul Azim, maka barulah Allah jadikan dia kuat. Barulah Allah jadikan kaya, Allah jadikan dia mulia. Ada orang kaya dengan sebab harta, tapi jadi maknanya bila hilang harta, jadilah dia miskin. Ada orang mulia sebab pangkat, sebab keturunan, hilang pangkat, hilang keturunan, tidak ada kemuliaan, pencin, hilang pencin, runtuh, habis kehormatannya. Tetapi dengan Allah tidak ada hilang, tidak ada pencin. Jadi kita kena faham, tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada yang menghinakan kita, melainkan Allah yang maha berkuasa tadi yang menghina. Jadi sebab tu kita kena mengaku bahawa kita ni hamba Allah, kita ni terbatas. Dan Allah jadikan kita berkuasa, Allah bagikan kita kekuatan sekadar yang Allah bagi tadi. Kalau kita boleh bangun, boleh jalan, boleh makan, boleh minum, boleh solat, boleh apa, maka semua itu adalah merupakan daripada Allah. Kita lah hina. Dan bila kita mengaku kita terbatas, tidak ada kekuatan, maka Allah akan jadikan kita kuat. Kita rasa bukan kekuatan kita ni, bukan kehebatan kita ni, kita rasa ini semua daripada Allah. Di situlah Allah akan memberikan kekuatan. Di situlah adanya istiqamah. Di situlah kekuatan istiqamah tadi. Sehingga sampai peringkat Allah memberikan kepada hamba-hambanya itu karamah-karamah, kemuliaan-kemuliaan yang mengatasi adat, yang merobek adat kebiasaan. Seperti dia boleh pergi satu tempat, dia boleh lipat masa, lipat tempat, sampai peringkat mungkin ada sesuatu yang hebat yang lain yang Allah bagi pada dia. Dia boleh baca hati orang tu, dia boleh tengok orang tu cakap betul ke tak betul, contohnya kan. Dia boleh tahu orang ni baik tak baik. Ada kelebihan-kelebihan yang Allah akan bagi kepada dia. Kenapa? Bila dia benar-benar merasai bahawa dia ni hamba. Maka Allah jadikan kekuatan dengan kekuatan Allah. Maka bila Allah kuatkan kita dengan kekuatannya, kekuatan Allah tadi, maka tak ada orang boleh menandingi kita. Tak ada orang boleh mengalahkan. Bila Allah dah beri kekuatan, tak ada orang boleh kalahkan. Kerana kekuatan itu dengan kekuatan Allah. Bukan kekuatan itu dengan tentera jahiliah kita. Kita banyak tentera, kita ada kekuatan, kita ada polis, ada apa semua, kita pegang kita punya. Kekuatan kita pada orang, kekuatan kita pada makhluk, itu bukan kekuatan yang sebenar. Kekuatan yang sebenar, bila Allah bagi kita kuat bersama Allah. Kita kuat dengan kekuatan yang Allah bagi. Dan pada masa itu tidak ada orang boleh menandingi kita. Semua lemah. Kenapa kita kuat dah? Allah bagi. Bukan kita punya kekuatan, Allah yang memberi.
Jadi ini perkara penting ni untuk mendapatkan istiqamah. Tahap yang pertama ni kita merasai bahawa kekuatan, kehebatan, kemuliaan, istiqamah contohnya dalam amal tadi adalah anugerah daripada Allah. Bukan kita punya. Bukan kita yang terror, bukan kita yang pandai, bukan kita yang hebat. Kita rasa sikit saja kehebatan kita. Oh, saya boleh bercakap, saya boleh yakinkan orang, oh, saya boleh menundukkan orang, saya boleh buat sesuatu, boleh berjaya sekian. Kita rasa kita yang buat, kita yang hebat, sedikit saja, maka kita telah mensyirikkan Allah. Dalam hidup kita, kita rasa kita ni lebih hebat, ataupun kita punya, sedangkan semua itu adalah Allah punya. Semua itu Allah punya. Semua itu Allah. Inilah pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita sebut ke sini, macam mana kita dapat istiqamah? Sedangkan bila kita semayang, kita rasa kitalah yang ada kekuatan semayang tu. Kitalah yang buat sembahyang tu. Kehendak kita. Walaupun memang kita ada kehendak, memang kita ada kekuatan, tapi semuanya itu hakikat kehendak, hakikat kekuatan daripada Allah. Zat yang maha sempurna, yang maha hebat, yang maha agung. Zat Tuhan tadi, zat yang dinamakan Allah, yang bernama Allah. Jadi kita kena faham yang ini, barulah kita boleh ada kekuatan yang sebenar. Bukan kekuatan sebab tentera, bukan kekuatan sebab kita ramai, teknologi hebat. Kekuatan sebab Allah bagi kekuatan pada kita. Kita menang bukan sebab kita terat hebat, banyak duit, kita ramai orang, kita kuat. Kita menang kerana Allah bagi kemenangan. Ini hakikat hamba. Merasai diri sebagai hamba. Ini orang yang mengenal Allah. Baru kita boleh mengenal Allah. Ma'rifatullah. Kalau tidak, hari ini kita duduk berzikir, sampai ke peringkat letih kita. Allah tak bagi kekuatan kita. Baca maksurat, ngantuk. Semayang, ngantuk. Baca Quran, ngantuk. Nak buat apa-apa ni tak kuat. Nak buat baik lah, tak kuat. Nak buat jahat, kuatlah. Sebab kita dah mensyirikkan Allah, wa iyazbillah min zalik. Mensyirikkan Allah, wa iyazbillah min zalik. Bila kita dah mensyirikkan Allah, kita rasa kita kuat, Allah jerumuskan kita kepada jalan-jalan kebatilan, kesesatan. Itu istidraj. Kita tentu orang yang boleh rawat orang, meruqyah orang. Dia rasa dialah yang merawat orang tu. Dia yang terror, yang pandai. Orang tu datang, Ustaz, Tuan, tolonglah pulihkan saya kena sihir, saya kena saka sebagainya. Dia pun kata, oh saka, saya nampak kamu saka, kamu sihir ni. Kemudian dia kata, macam inilah, tak apalah, kita doa sama-sama. Dia pun baca, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Baca surat Al-Fatihah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca ayat kursi. Baca. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Baca surat Al-Hasyr. Tiba-tiba Allah izin, sembuh. Sakanya lari, hancur. Sihirnya hancur. Maka kita rasa kita yang merawat. Kita yang merawat. Orang tu berkata, terima kasihlah Tuan, terima kasihlah Tuan, alhamdulillah saya dah sembuh, terima kasihlah Tuan, terima kasihlah Ustaz. Ustaz tu, Tuan tu rasa dia yang menyembuhkan. Dia yang bagi tu. Dia tak cakap ini semua Allah yang punya kuasa. Dia cakap, tapi hati dia rasa bangga dengan kekuatan dia. Hati dia rasa takjub dengan dirinya. Aku ni lebih baik, lebih hebat. Rasa hati itu cukup untuk menjadikan kita mensyirikkan Allah. Kalau ada, kita kena bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah SWT. Tak boleh tengok sampai habis ceramah Ustaz. Lain sangat-sangat teruk hari ini dan semalam. Memang kadang-kadang itu. Tadi tengok ulangan lah, insyaAllah. Tengok ulangan insyaAllah. Jadi bagaimana cara kita nak mengakui? Pertama, kita kena iktiraf. Nak dapatkan anugerah Allah ni, pertama hati kita, fikiran kita kena iktiraf Allah sebagai Tuhan kita, Rabb kita yang maha sempurna, yang maha zat yang maha agung, zat yang maha sempurna, zat yang maha berkuasa. Ya Zal Jalali wal Ikram, zat yang maha agung tadi, yang maha tinggi, hebat tadi. Zat yang bernama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim,
Al-Malik, Al-Qudus, seterusnya. Jadi macam mana cara kita nak mengakui? Dan kemudian bukan saja mengakui dalam hati kita, yang kedua, kita kena menzahirkan sifat asli kita sebagai hamba. Jadi dia ada dua. Yang pertama, kita nak mengakui kehebatan Allah, keagungan Allah. Kita nak mentauhidkan Allah. Yang kedua, kita nak menampakkan, menzahirkan sifat asli kita, sifat hamba kita kepada Allah. Ini dua benda. Ini dua benda ni adalah perkara yang mentauhidkan Allah. Kita mengiktiraf, kita menyatakan dengan sepenuhnya Allah itu adalah zat yang maha agung tadi. Lepas itu kita menzahir. Macam mana? Kalau sifat fakir macam mana? Adakah dengan kita buang semua harta? Nak jadi fakir ni kita kena buang harta lah. Ataupun hina dengan kita meletak jawatan. Kita ada jawatan yang tinggi, yang mulia sebagainya. Nak merasa hina tadi, kita meletak jawatan. Adakah itu cara kita nak menzahirkan kehinaan kita, menzahirkan kehambaan kita pada Allah? Ataupun dengan cara kita nak mengiktiraf Allah sebagai Rabb dan Ilah tadi, zat yang maha agung tadi? Adakah dengan cara kita, kalau kita nak kata fakir, saya nak jadi miskin. Kalau saya nak jadi seorang yang yang hina, saya nak kena tak nak ambil jawatan, duduk dan diam, tak nak orang sebut nama kita, tak nak apa sebagainya. Jadi macam mana cara dia? Ni kita nak penting ni, supaya kita boleh memproses, mendidik hati kita, fikiran kita. Bermula untuk kita mendapat mengakui, mengiktiraf Allah, keagungan Allah sebagai Rabb, Ilah tadi, dan juga menampakkan sifat asas kita sebagai hamba tadi. Ialah yang pertama, kita kena melazimi taat kepada Allah. Tanda kita iktiraf Allah sebagai Tuhan, tanda kita mengiktiraf Allah sebagai Rabb dan Ilah, tanda kita mengagungkan Allah ialah kita taat semua perintah dia. Apa Allah perintah, walaupun hati kita tak suka, tak seronok, rasa tak best, mood tak elok, Allah perintah begini, kita tak nak, contohnya. Kita taat juga perintah. Kenapa? Kita mengiktiraf Allah sebagai Rabb dan Ilah, sebagai Tuhan tadi. Dan kita sebagai hamba. Dan kita ni tak ada apa-apa. Kita kena ikut apa yang perintah Allah. Jadi sebab yang pertama sekali, kena melazimi taat kepada Allah. Jadi apa Allah suruh kena buat lah. Al-Hasan ma hasanus syara'. Apa yang baik, apa yang Allah kata baik. Allah suruh tinggalkan riba. Tinggalkan riba. Jangan bagi alasan, Ustaz, kalau saya tak tinggalkan riba ni, macam mana saya nak berniaga? Kat mana kapital saya ni? Kalau saya tak tinggalkan riba ni, Ustaz, macam mana saya dapat untung? Jadi tak ada dah alasan. Saya ni tak nak ikut perintah Allah. Kenapa? Kalau saya tak ikut perintah Allah, artinya saya mensyirikkan Allah. Saya tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Saya tak mengakui diri kita sebagai hamba yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita nampak, macam gitu ke? Jadi taat pada perintah Allah ni bukan sebab kita belajar sekolah agama ke, kita belajar pengajaran pendidikan agama ke. Kena semayang, kita semayang. Kenapa semayang? Sebab Allah suruh semayang, kita beramai tengok semayang. Semayang tak. Pengakuan dalam hati kita, mengiktiraf Allah sebagai Rabb dan Ilah, sebagai Tuhan kita. Mengiktiraf Allah sebagai zat yang maha agung, maha sempurna, Tuhan yang menjadikan kita yang berkuasa tadi. Maka kita taat pada dia. Itu maksud macam mana kita nak menzahirkan kehambaan kita dan mengiktiraf Allah sebagai Tuhan tadi. Allah sebagai Rabb, sebagai Ilah kita, yang kita puja, yang kita puji, yang kita sayang, yang kita memperhambakan diri kita, menyembah kat dia, mencintai dia, mengagungkan dia, itu Ilah. Jadi nombor satu, kita kena melazimi taat. Yang kedua, kita kena menjauhi perkara yang Allah larang. Allah larang tinggal, Allah larang tinggal. Jangan kita kata, ya Allah, macam mana aku tak nak tinggalkan ni, ya Allah. Inilah yang memberikan aku tenaga dan sebagainya. Apa dia? Isap rokok. Isap rokok ni, ada ulama' kata haram, ada ulama' kata harus. Dia kata makruh. Jadi minta maaf no. Kalau haram dengan makruh ni, dia syubhat, maka tinggalkan. Kalau nak isap rokok juga, jangan isap rokok Yahudi, yang memang mereka menggunakan wang rokok tadi
untuk membunuh orang Israel, sahabat kita, mak kita, ayah kita, atuk nenek kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestin. Mereka bunuh dengan duit rokok kita. Duit rokok yang mana? Rokok yang dibuat oleh Yahudi dan sekutunya. Kalau nak minum, nak isap juga rokok, isap rokok kampung tu. Isap rokok yang kita tanam sendiri tu, itu kuranglah sikit. Minta maaf no, saya cakap macam ini. Kita nak mentaati Allah, kita nak menjauhi larangan Allah. Allah kata hanya haram. Ada ulama kata makruh. Tak apalah makruh, makruh tahriman, makruh yang mereka kata haram. Kita apa? Kita nak iktiraf Allah, kita nak jauhi larangan Allah. Makruh pun aku tak nak buat. Makruh pun aku tinggalkan. Kenapa? Sebab yang perintah ni Allah. Makruh pun kita tak nak buat sebab yang menyuruh kita tinggalkan ni, yang melarang kita ni, Allah Rabbul Jalil, Allahul Azim, Allahu Akbar. Allah yang maha sempurna, yang mengarahkan aku menjauhkan perkara-perkara ini, maka aku jauhkan. Bukan haram, yang makruh pun kita tinggalkan. Kenapa? Kita hamba Allah. Barulah berlaku satu kekuatan. Sebab tu hari ini kita tak boleh nak istiqamah. Kenapa? Kita masih lagi mensyirikkan Allah dalam perbuatan kita. Apa lagi bila kita melakukan yang haram, perkara yang haram. Apa perkara yang haram? Yazbillah min zalik. Banyak perkara yang haram. Cuba kita semak balik perkara yang haram yang kita buat. Masing-masing tahulah. Baik, jadi yang pertama kita melazimi taat kepada Allah. Yang kedua kita menjauhi segala yang Allah larang. Yang ketiga, kita lepaskan segala daya dan upaya kita ini, kita serahkan pada Allah. Maknanya daya dan upaya ni semua daripada Allah. Bukan maknanya kita tak berusaha. Allah perintah kita berusaha. Kena berusaha. Berusaha kena maksima. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka setelah kamu berazam, bertindak, berusaha, maksima, fatawakkal 'ala Allah, kamu bergantung pada Allah. Maka yang ketiga ni ialah kita boleh sembahyang, kita boleh puasa, kita boleh baca Quran, kita ada akhlak yang baik Allah bagi, kita ada ibadah, kita ada buat macam-macam. Kita nak kena rasa daya kita, usaha kita, kehendak kita, semua itu daripada Allah. Tapi kita kena buat tak? Kena buat. Fizikal kena buat. Hati kita rasa bahawa segalanya daripada Allah. Inna lillah, segalanya daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, segalanya menuju kepada Allah. Kita tak ambil satu pun. Bila orang puji kita, "Ui bagus ustaz. Ustaz pandai rawat orang. Ustaz pandai ceramah. Ustaz pandai buat A, B, C, D macam-macam ustaz buat." Maka hati kita rasa bukan aku yang buat, Allah yang buat. Maka keluarlah dalam mulut kita lidah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah kita puji diri kita. Hari ini kita kata alhamdulillah, kita rasa kita yang punya. Alhamdulillah, segala yang kamu cakap tu semuanya daripada Allah. Aku ni hanya makhluk yang Allah pilih nak buat. Itu pun aku tak ada apa-apa. Ini hati kita, akidah kita. Bismillah. Jadi bila kita boleh melazimi taat pada Allah, apa Allah perintah, ikut semua. Sebab dia Tuhan. Dia Rabb kita, ilah kita. Aku ni hamba. Dan bila kita menjauhi yang dilarang, Allah larang, jangan buat apa-apa. Jangan jangan buat benda haram. Judi lah. Riba lah. Menganiaya orang lah. Kalau kita pemimpin, kita mengutamakan diri kita sendiri. Takut kepada makhluk. Lebih takut kepada itu semua haram. Takut kepada makhluk. Lebih takut kepada Allah. Haram. Dari sudut akidah, haram. Dari sudut akidah, haram. Kita takut dengan global. Kita terpaksa ambil IHR ni. Kenapa tuanku? Kenapa Datuk Seri? Kenapa Tun? Kenapa Perdana Menteri Tuan? Kenapa kita kena ikut IHR? Kenapa kita ikut WHO? Kenapa kita kena ikut United Nations? Kenapa kita ikut sekian? Kerana kalau kita tidak ikut, kita akan kena boycott, kita akan kena sanction, ekonomi kita akan di-block, semua akan dibuat. Takut dengan makhluk. Seolah-olahnya Allah tak ada. Maka sebagai penasihat kepada tuanku, yang mulia tuanku, Patik mohon ampun, Patik nak cakap sikit. Wahai Perdana Menteri, Patik nak cakap sikit. Wahai Menteri, Patik nak cakap sikit. Kenapa?
Janganlah kita pilih makhluk, kita pilihlah Allah. Janganlah kita takut kepada makhluk. Sesungguhnya takut kepada makhluk, takut kepada makhluk lebih daripada Allah tadi adalah haram dalam akidah. Boleh membawa kepada syirik dan boleh membawa kepada kekufuran. Barulah penasihat itu betul. Jadi penasihat yang betul, bawa betul. Habis, kalau kita ikut nanti banjir negara kita. Kalau kita ikut nanti gempa bumi negara kita. Kalau kita ikut nanti bencana alam negara kita. Nanti ekonomi kita sanction sebagainya. Wahai tuanku, wahai Perdana Menteri, sesungguhnya Allah Maha berkuasa lebih daripada makhluk. Yakinlah, Allah yang jadikan kita, Allah juga yang jadikan mereka. Allah yang bagi kuasa pada kita, Allah juga yang bagi kuasa pada mereka. Kalau Allah nak cabut kuasa mereka, dalam masa tak sampai satu lahzah, satu saat pun habis mereka hancur. Maka ketika itu, ya Allah, ya Allah, astaghfirullah, sesungguhnya aku terpengaruh dengan arus astaghfirullahalazim. Mari kita berpegang dengan kebenaran Allah, keadilan Allah, berpegang dengan perintah Allah, prinsip Allah, bukan prinsip siasah parti, bukan prinsip siasah demokrasi, tapi siasah kan al-haq minallah. Barulah dikatakan kita menzahirkan sifat-sifat asli kita sebagai hamba. Dan barulah kita mengiktiraf Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Maka itulah yang dinamakan istiqamah. Jadi istiqamah itu maknanya hati kita benar-benar yakin dan menyerah kepada Allah 100% pada qada dan qadarnya. Dia boleh rancang nak banjirkan negara kita. Dia orang boleh rancang nak hancurkan negara kita dengan gempa bumi, dengan taufan, dengan zombie. Macam-macam dia boleh rancang. Tetapi semua daripada Allah. Maka selagi Allah Subhanahu Wa Taala ada, maka mereka tidak akan menghancurkan umat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haqq. Tidak akan sekali-kali ataupun akan sentiasa ada daripada kalangan umat aku kelompok yang diberikan kemenangan oleh Allah. Jadi kita raja, kita sultan, kita menteri, kita perdana menteri, kita MP, kita pemimpin, kita tak ikut kehendak arus Dajjal, arus Iblis. Kita tak ikut kehendak mereka yang ada sekitar kita yang mau menghancurkan akidah umat hari ini. Kita mengikut apa kehendak Allah. Maka pada ketika itulah, itu maksudnya istiqamah. Istiqamah. Di situlah akan ada anugerah Allah. Anugerah Allah. Kita ingat tuan-tuan puan-puan, pemimpin-pemimpin kita ni, mereka ingat bila mereka taat kepada makhluk, taat kepada Komiti 300, taat kepada Illuminati Freemason, taat kepada Pakatan Jahat Dajjal, taat kepada Iblis, mereka ingat mereka akan selamat. Selamat daripada dijatuhkan jawatannya, selamat daripada dirampas hartanya, selamat nyawanya. Takut kepada makhluk akan selamat. Sesungguhnya mereka sendiri akan membunuh pemimpin-pemimpin yang mengkhianat ini. Kerana mereka sendiri tidak mahu pemimpin-pemimpin yang mengkhianat negaranya sendiri, bangsanya sendiri, keluarganya sendiri, yang mengkhianat agamanya sendiri, menjadi pemimpin mereka bila Dajjal naik nanti. Bila Dajjal naik, mereka yang ada ini akan dibunuh oleh Dajjal. Mereka akan dibunuh. Dia ingat bila kita bersama arus, bersama dengan global, bersama dengan orang-orang yang hebat di dunia sekarang ni, memegang sini, memegang sana, kuasa sini. Dia ingat bila bersama dengan global, bersama dengan iblis, bersama dengan Dajjal tadi, mereka selamat. Tak. Dajjal sendiri, iblis sendiri akan membunuh mereka yang tidak ada sifat-sifat kebaikan. Kerana bila Dajjal nak tubuhkan negara dia besok, dia perlukan orang-orang yang ada kekuasaan-kekuasaan yang mereka kendaki. Orang yang mengkhianat ni akan dibunuh. Jadi papet aja, mati katak aja. Allah pun habis, dia tak dapat. Dajjal, iblis yang disanjung, yang dipuja pada hari ini pun juga habis, tak dapat. Kita jangan ingat
Jangan ingat bila kita ikut syaitan, kita ikut iblis, kita dapat ni, harta ni, dapat ni, dunia ni, dapat semua-semua ni, kita ingat kita dapat. Tak. Allah akan halang. Malah Allah akan hancurkan. Allah akan hancurkan. Inilah perkara yang sedang berlaku sekarang. Tipu daya mereka. Jadi sebab apa? Sebab itulah mulazamah. Kita melazimkan diri kita, membiasakan diri kita untuk menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, serta kita mengiktikad bahawa semuanya adalah taufik dan hidayah daripada Allah, semuanya adalah kudrah dan iradah Allah. Maka ketika itulah sakit kita, sihat kita, senang kita, susah kita, kaya kita, miskin kita, semuanya dalam kebaikan. Dan itulah yang digambarkan istiqamah. Itulah yang digambarkan istiqamah. Jadi maknanya hakikat seseorang yang mengakui dan menampakkan sifat kehambaan itu bukanlah maknanya dia kena habiskan harta dia kena tinggalkan jawatannya, dia kena mengakui, dia kena cakap saya hamba Allah, saya hamba Allah. Kalau nak derma pun hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Tetapi hakikat kita menampakkan sifat kehambaan kita. Kita ada harta, kita gunakan untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada kuasa, kita gunakan untuk taat pada Allah. Kita ada harta, kita gunakan untuk apa? Untuk kita meninggalkan larangan Allah, melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Barulah itu dikatakan sebagai istiqamah. Barulah itu dikatakan menzahirkan, memperlihatkan sifat hamba. Tawaduk dengan Allah, tadaruk dengan Allah, mengiktikadkan bahawa segala taufik, segala hidayah itu adalah daripada Allah. Bukan kekuatan kita, bukan kehendak kita, bukan kita terror, bukan kita hebat. Semuanya daripada Allah. Jadi sebab tu pada hari ini kita melihat, kita kena faham, ini nombor satu nak istiqamah ni. Mesti kita mentauhidkan Allah. Jadi bila kita mentauhidkan Allah ni, barulah di situ akan ada kekuatan-kekuatan, kemuliaan-kemuliaan, kehebatan-kehebatan yang Allah bagi. Untuk apa? Tujuan dia supaya kita ni boleh istiqamah hingga peringkat apa? Kita boleh menjadi hamba Allah, hidup dengan amal saleh, mati dengan husnul khatimah. Innal a'mal bil khawatim, atau kama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amal itu amal yang apa? Amal yang penutup, amal yang penutup. Jadi sebab itulah insya-Allah pada malam ni kita faham. Pada hari ni kadang-kadang kita tak mengaku kita langgar Allah. Mulut kita tak cakap hari ni aku nak langgar Allah. Mulut kita tak cakap hari ni aku nak jauh, nak kenakan Allah. Atau hari ni aku nak syirikkan Allah, tak cakap. Tapi perbuatan kita, amalan kita melanggar Allah. Amalan kita mensyirikkan Allah. Amalan kita mensyirikkan Allah. Wa iyyazubillah min zalik. Kita kena faham yang ini. Bila kita faham yang ini, barulah kita sedang menuju kepada, sedang melaksanakan istiqamah fil amal. Barulah nanti Allah bagi. Nanti Allah bagi insya-Allah. Jadi inilah makam istiqamah. Insya-Allah kita akan sambung. Besok saya ada program malam, besok Rabu ada program malam, saya ada program Zoom dengan sahabat-sahabat Ansar, ada mesyuarat, perbincangan sikit, jadi tak bolehlah malam. Jadi kemungkinan insya-Allah besok pagi ke saya akan cuba buat sambung cerita kisah istiqamah ni, insya-Allah kita sambung besok pagi. Ataupun duha katalah pukul 10 ke gitu agaknya lah, insya-Allah. Jadi saya akan bagi notis nanti. Ataupun petang, malam tak boleh. Jadi itulah insya-Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kelemahan kita. Saya minta maaf, saya sebut banyak jawatan tadi. Perdana Menteri pun saya sebut, Menteri pun saya sebut, MP pun saya sebut, Sultan pun saya sebut, Agung pun saya sebut. Saya sebut tu bukanlah untuk nak perlekeh-lekehkan siapa-siapa, atau untuk nak buat apa-apa yang tak elok, niat yang tak elok, tidak. Untuk sebagai perbandingan sahaja, untuk kita sama-sama dapat merasai bahawa kita ni hamba Allah. Hebat macam mana pun kita ni, kuat macam mana, terror macam mana pun, cuba jawab 3 soalan. Kalau kita boleh jawab 3 soalan ni, apa saya tanya, jadilah kita apa kita nak jadi. Yang pertama, kita boleh tangguh ajal kita. Ajal kita minta tangguh. Kalau boleh tangguh, alhamdulillah. Yang kedua, malaikat Israel datang
Israel datang nak ambil nyawa kita, halang dia. Aku tak nak mati hari ni, kau datang tahun depan. Kau datang 10 tahun lagi sekarang. Kau datang. Kalau kita boleh halau malaikat maut nak ambil nyawa kita, maka buatlah apa kita nak buat. Yang ketiga, bila Allah nak masukkan kita neraka, Allah nak junamkan kita dalam neraka, nak bakar dalam neraka, kita cakap ke Allah, ya Allah, aku tak nak masuk neraka, aku nak masuk syurga. Aku nak masuk syurga juga. Kalau kita boleh masuk syurga dengan kehendak kita, bukan dengan rahmat Allah, maka buatlah apa nak buat. Tetapi sungguh-sungguh tak boleh. Tak boleh. Maka sedarlah, kita ni hamba Allah. Saya ni hamba Allah. Allah adalah Tuhan. Allah adalah Tuhan kita. Maka jangan kita lupa, kita ni hamba Allah. Kita pasti mati dan pasti disoal, dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sombong. InsyaAllah esok kita akan sambung. A'udzubillahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi alqulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa athikallahumma rabitataha wa alimuddaha wa ahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمت على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي الأقصى وفي كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi insyaAllah bagi sahabat-sahabat Ansar, esok malam bagi mereka yang telah berdaftar untuk program akan ada satu Zoom. Jadi minta tolong lapangkan masa 9:30 malam besok insyaAllah. Jadi bagi semua, marilah sama-sama kita sentiasa bertaubat pada Allah, merendahkan diri pada Allah, merasakan diri kita sebagai hamba, dan kita mengiktiraf Allah sebagai Rabb dan ilah kita yang sebenar. Aku li qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.